وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله إذا وشاهم برحمته المغفرة ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita membicarakan tentang perihal memetik hikmah dari sifat sabar daripada kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Risalah Adab Sulukil Murid oleh Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Alhamdulillah, kita berkesempatan untuk berada di rumah Allah yang mulia ini antara waktu-waktu yang bukan mustajab, waktu yang mengantuk. Dengan aku sekali mengantuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah. Amin. Ngantuk-ngantuk ni, kurang tidur ni, amalan para awliya. Lapar-lapar ni amalan para awliya ya, ulama yang mu'tabar. Mudah-mudahan dengan ngantuk, kurang tidur ni, kesana kemari, lapar pun macam nak dekat terasa ni. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan itu. Sebab itu para awliya dan ulama, mereka kurang tidur dan kurang makan, minda mereka tajam, hati mereka bercahaya, lidah tidak kering daripada zikrullah. Maka keluarlah kata-kata hikmah. Mudah-mudahan dapatlah kita manfaat. Allah menggerakkan lisan saya untuk memberi manfaat kepada umat, terutama untuk diri saya sendiri. Ketahuilah, apa yang keluar dari lisan saya ini hanya digerakkan oleh Allah berdasarkan daripada Al-Quranul Karim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu sebelum kita menyatakan sesuatu, walaupun itu gerakan daripada Allah, Allah telah mengurniakan akal. Jadi kita tidak boleh letak put all the blame ke atas Allah. Ni gerakan daripada Allah, ni gerakan daripada Allah. Allah sudah sebut afala ta'qilun, afala tafakkarun. Allah sudah sebut. Jadi semuanya ini datang daripada Allah. Yang baik dan buruk datang daripada Allah hakikatnya. Tetapi sebagai adabnya, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kecuaian diri kita untuk meneliti hati-hati kita. Daripada hati yang tidak bersihlah keluar perkataan yang tidak bersih. Keluar perkataan caci mencaci, maki memaki, perli memperli. Daripada hati yang tidak bersih. Daripada hati yang bersih keluar mutiara-mutiara, lu'lu' wa marjan, delima-delima dan sebagainya, untuk dimanfaatkan oleh orang sekelilingnya, maupun yang beriman ataupun yang tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebelum ini kita membicarakan tentang dunia ini tiada nilai. Dunia adalah penjara orang yang beriman dan syurga orang kafir, bukan? Jika kadar
dunia seberat sayap nyamuk di sisi Allah. Itu hadis Nabi SAW. Dan saya tidak akan minum darinya orang-orang kafir. Jikalau dunia, apa dunia ini, sekali lagi saya perlu terangkan, perjelaskan kepada hadirin, hadirat atau tidak yang ada di sini atau yang menonton live. Dunia ini bukan bumi, bukan Singapura, bukan Malaysia. Apa istilah dunia ini? Dunia ini ialah yang diciptakan oleh Allah. Para ulama, bukan kata-kata saya, para ulama menyebut dunia ini yang diciptakan oleh Allah, yang tidak akan membawa manfaat pun apabila kita bertemu Allah. Itulah dunia. Itulah dunia. Kereta besar, apa manfaat kereta besar? Sedap awak. Sedap awak. Ustaz-ustaz kereta besar, alhamdulillah bagus ustaz kereta besar. Tapi di situ harus ustaz cek, ustaz ajar Al-Quran. Bukan saya cakap, bukan saya suruh ustaz basikal buruk. Jangan pula orang awam pandang ustaz kereta Mercedes, kereta BM, kereta Alfa Romeo. Ada lagi tak Alfa Romeo? Ada tak? Ada Alfa Romeo. Boleh juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hazani radhiyallahu anhu, beliau kaya. Kekayaan beliau itu melimpah ruah, dan beliau menunjukkan kekayaan beliau itu sesuai dengan ada dalil dalam Al-Quran. Surah Duha kan, wa duha wa laili idza jama wa dzakara rabbuka wa ma qala wa la al-akhiratu khairun laka min al-ula fala sawfa yu'tika rabbuka wa tarda lam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dhalan fa hada wa wajadaka 'ailan fa 'adda ana wa mal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati bi rabbika fahaddith. Apa yang Allah beri nikmat maka tunjukkan, tapi tidak berlebih-lebihan. Balik kepada cerita ustaz-ustaz yang ada kereta besar. Ini untuk saya jugalah. Kereta saya di Malaysia, kereta tak ada di Singapura, mahal pun. Di Malaysia kereta saya rasa nak tukar kereta. Sebab apa? Kita berdakwah jalan jauh. Fikir kalau ke Kedah naik kereta besar, contohlah di Sentiana, kereta besar, sedap bawa. Tapi apalah aku bodoh sangat, sedap bawa, cepat sampai destinasi. Lain tau kereta 1.5 dengan 2.0. Daripada Johor Bahru sampai KL duduk, dah sampai KL. Lain, saya pernah bawa 2.0, tapi bukan saya punya, pinjam. 1.5 adalah saya punya. Yang pinjam tu dah sampai KL. Bawa kereta saya yang 1.5 tu sampai juga KL, penat sedikit lah. Kalau nak pergi Kedah, saya fikir apalah bodoh aku ni, flight kan ada, lagi murah flight, dengan minyaknya, dengan tolnya, dengan aku driving lagi begitu, dengan tenaga. Kereta besar macam mana pun kau bawa, Alphard, lebih baik kau jadi passenger. Ataupun tak perlu drive. Johor ke KL tak berapa jauh lah. Kalau orang nak biasa ni Johor KL ni, ya Allah, balik hari pun boleh. Siang pergi KL, balik. Kemudian saya fikir kembali, ini untuk muhasabah diri sendiri. Dan mudah-mudahan semua ustaz-ustaz atau semua yang ada di sini boleh muhasabah. Saya pergi ni nak berdakwah, nak bawa kereta. Jadi sampai ke tempat dakwah tu tenang. Nabi SAW naik kedai, tak malu ke kita, Allah. Naik kedai daripada Mekah hingga Madinah, naik kuda, naik kedai, naik unta. Penat tau. Nak melayan kerenah binatang, haiwan yang ditunggang. Kereta kita tak ada kerenah. Kalau servis bagus tu, nak kasih minum haiwan lain, tengah panas, tak ada penutup,
Tak malu ke kita? Ya Allah, daripada Masjid Jami' Khulisau nak ke Jurong, daripada Tampines lah atau Pasir Ris lah, hujung Singapura, nak ke Jurong dekat hujung juga lah tu. Singapura ni berapa kilometer lah? Daripada Tampines atau Pasir Ris ke Jurong dalam 60 lebih kilometer 60 lebih kilometer hampir. Ya Allah, 60 lebih kilometer. Nabi SAW pergi ke mana-mana, ada berjalan kaki, dilempar batu lagi di Taif, pergi ke Madinah, panas terik. Orang kita pergi haji umrah kalau boleh, bilik hotel, buka pintu terus Kaabah, bukan Masjidil Haram, terus Kaabah kalau boleh. Orang Singapura, na'udzubillah min dzalik, jangan bawa ramai begini. Hotel 500 meter, setiap langkah itu akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Jadi itu semua dunia. Apa manfaat dunia? Oh, saya gunakan kereta ni supaya berdakwah. Kalaulah Allah soal kita, tidakkah kau mengambil pelajaran daripada orang-orang terdahulu bagaimana mereka berjalan kaki dan berdakwah? Tidak mau jauhlah. Syekh Daud Al-Fattani, pernah dengar nama ni? Syekh Abu Daud Al-Fattani, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, makamnya di Fattani, jasadnya di situ, kepalanya di Museum Tentera Thailand. Hujan peluru di atas mereka berlawan dengan Siam ketika Fattani dan Siam berperang. Sempat menulis kitab berjilid-jilid. Kitab apa? Syiarus Salihin, berjilid-jilid, diambil daripada kitab Ihya Ulumuddin, itu Syekh Abdul Falimbani. Peluru, hujan peluru di atas, sempat berdakwah, berjalan kaki. Wah, kita dengan megah. Kalau disoal begitu macam mana? Tidak malu kan kita? Dunia, apa manfaatnya? Melainkan, ini ada melainkan. Kalau Rasulullah SAW telah bersabda, Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia senantiasa akan memuliakan tamunya. Kereta besar, kereta bagus, kita gunakan untuk tamu. Siapa tamu kita? Kita berkhidmat untuk zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita khidmat untuk guru kita yang daripada jauh, datang daripada jauh, datang daripada Timur Tengah, ada daripada Greece kalau Naqshbandi, ada daripada Malaysia, kita jemput, kita bawa khidmat untuk tamu kita pula. Guru kita ini, guru ini dalam agama lebih utama dari ibu bapa. Kata Imam Ghazali, bukan kata saya. Kata Imam Ghazali. Itu perbahasannya banyak. Kalau itu okey, bersesuaian dengan hadis Nabi SAW. Kalau nak tunjukkan pakaian bagus, okey, jangan berlebihan. Jangan berlebih-lebihan. Ada satu kisah, satu ulama tasawuf, pakaiannya bagus, licin, yang dalam kumpulan ahli sufi yang dikatakan tasawuf lah, konon-kononnya lah. Mungkin mereka benar, mungkin kita husnuzan. Dalam kitab Risalatul Anwar, jadi datang ulama ni, seorang ulama ini ahli-ahli tariqat yang pakai sarban tinggi-tinggi. Jangan rasa kamu ahli tariqah selagi kamu belum boleh menerima yang mana makruh, yang mana haram, khilafiyah, kamu belum lagi dapat itu hikmah ilmu. Itu kata para ulama, bukan kata saya. Contoh, rokok haram makruh, makruh haram, haram makruh, makruh haram, tak habis-habis. Maulid tidak maulid, tidak maulid maulid, kunut tidak kunut, ya boleh sampai habis. Ini ke akan Allah soalkan? Ya.
Jikalau masih belum boleh menerima, kalau kita bermaulid, orang tidak bermaulid, kita masih belum menerima, kamu bukan ahli tarikat, kamu mengamalkannya secara zahir, belum masuk dalam hati, dan kamu belum dapat hikmah ilmu lagi. Belum dapat hikmah ilmu. Nak maulid lah. Jadi apa yang tadi saya kata? Beza orang tarikat, ulama-ulama. Ulama tarikat ni, masuk pakaiannya bagus. Dalam satu perkumpulan, kitab Risalatul Anwar oleh Syekh Abdul Wahab Asy'ari radhiyallahu anhu. Kemudian duduk di situ ahli sufi pada zaman itu, mereka suka gunakan pakaian bulu-bulu, pakaian kasar-kasar untuk menunjukkan kezuhudan mereka. Ada yang benar-benar zuhud, ambil yang perlu saja. Nanti kita akan penjelaskan dalam kitab ni, ada bab itu. Kemudian datanglah ulama. Depan ulama jangan sembarangan berbual, diam kalau boleh diam. Tidak ada apa, jangan ajak bergurau ulama. Ulama punya gurauan lain. Kita kadang-kadang kita tidak ketawa sebab kita pun tak faham. Mereka keluar dalil boleh dijadikan gurauan, tahu? Bukan gurauan kurang ajar. Orang-orang kita jahil, gurauan kurang ajar. Ini ulama punya gurauan lain. Sebab tu depan ulama diam, ambil manfaat ilmu daripada mereka. Begitu. Beliau duduk, kemudian ahli sufi di sebelah perli. Itu ke tasawuf? Tidak. Perli, pakaian bagus, licin, macam tu lah, macam begini-gini kan. Apa ulama tasawuf ni? Jawab ulama ni. Yang ini pengamal tarikat lah, mungkin pengamal ni. Mungkin atau itu husnuzon, dia buat kesilapan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Ulama ini jawab, ia pakaian bagus. Kerana pakaian ahli syurga semua bagus-bagus. Pakaian ahli neraka kasar-kasar. Ambil kau ubat. Nak kena kan? Sebab Allah dah sebut, tunjuk kan? Bukan kata berlebihan. Beli jubah sampai berapa, badan satu jubah kau ada berapa? 6-7 lah. Bukan 6-7, ada 20. Macam perempuan kolek tudung, lelaki kolek jubah. Songkok bertailan pun kau masih simpan juga. Kau beli lagi baru. Yang ini belum sempat pakai, kau tak nak kasih orang, kau simpan lagi satu kepala. Tapi macam-macam songkok je. Tak pakai-pakai pun, kasihlah orang, apa salahnya? Letak di masjid ke, orang terlupa nak bawa songkok. Ada orang yang memang suka pakai songkok. Jangan yang tak pakai songkok ni terasa Saya kata ini untuk orang-orang yang memang mewajibkan diri mereka pakai songkok. Tak pakai songkok tak ada masalah. Ada orang yang mewajibkan diri mereka pakai songkok, tapi tak songkok, mereka pakai songkok. Yang kita nak simpan sampai Thailand, buat apa? Macam-macam masjid. Keluar telekong Siti Khadijah, beli Siti Khadijah. Keluar telekong Siti Khadijah 1.5, Siti Khadijah 1.5, 2.0. Sekarang main nombor itu je. Festival Selawat model 2.0. Baru semalam saya dengar di Melaka, Festival Selawat ada, bukan di Melaka, cerita ni saya dengar di Melaka semalam. Festival Sunnah, bukan Festival Selawat. Festival Sunnah 0.6. Apa tu 0.6? Entahlah. Mereka pun tak tahu 0.6. Siti Khadijah punya tudung 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, macam-macam lah. Yang 1.0 tak terpakai lagi, dah bertaik kau. Ya Allah. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi ini semua dunia yang tidak ada manfaatnya. Jikalau dunia ini semua yang kita lihat, rumah-rumah, gedung-gedung besar ni semua ada manfaatnya ataupun ada nilai di sisi Allah, maka orang kafir pun tidak akan dapat minum daripada dunia itu sendiri. Maknanya tidak ada nilai. Kerana kalau Rasulullah SAW, sering saya keluarkan hadis ini untuk ingatkan diri saya juga, ala inna dunya mal'una wa mal'un ma fiha. Sesungguhnya dunia itu dilaknat, dan dilaknat segala apa isi dunia itu.
illa kecuali zikrullah wa ma wala, orang yang berzikir kepada Allah dan yang seumpamanya. Abang-abang pergi kerja, ingat untuk cari rezeki yang halal, bukan ingat nak gaji, nak bonus saja. Ingat rezeki yang halal, itu termasuk zikrullah. Wa alim atau muta'allim, Nabi sambung lagi, dan orang yang berilmu, yang mengajar ilmu agama, ilmunya itu, dan orang-orang yang duduk belajar ilmu agama. Ini semua tidak dilaknat. Yang lain semua dilaknat. Lain semua dilaknat. Jadi apa-apa ini pengajaran hadis ini, pengajarannya semuanya lillahi ta'ala. Sama macam taubat. Dia bukan tak buat, dia taubat. Dengan tak buat lain. Kenapa awak stop racing motor? Oh, sebab kawan saya meninggal depan saya, kemudian ada yang ramai kena tangkap polis. Oh, sebab tu. Jadi saya taubat, Ustaz. Jadi awak taubat kerana kawan ada kena tangkap dengan polis, masuk jail. Ada jadi awak taubat polis, kerana polis, kerana takut jail, bukan kerana takut Allah. Itu tidak termasuk golongan bertaubat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan dalam kitab Minhajul Abidin, saya nukilkan daripada Imam Ghazali, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan di yaumul qiyamah ada satu rombongan besar, banyak rombongan yang datang kepada Allah, dan mereka, rombongan ini menyangka mereka termasuk tergolong orang-orang yang bertaubat. Tetapi sebenarnya alangkah sayangnya tidak. Mereka bukan orang-orang yang bertaubat. Kalau taubat ini ada syarat-syaratnya. Apa syarat dia? Duduklah kuliah. Aku tak nak bagi tahu syarat dia. Duduk kuliah, orang ni tahulah. Sebab apa saya kata duduk kuliah? Sebab kita beri, hasil beri. Tetapi orang tak nak duduk. Bukan kuliah saya saja, kuliah yang lain. Pertama, tidak mau makmurkan masjid. Yang kedua, tak nak masuk syurga. Ini taman syurga ni. Dan yang ketiga, dosa besar. Duduk dengan syarahan, duduk dengan motivasi, duduk menuntut ilmu dengan kitab, syarahan, ceramah, tausiah, motivasi. Kenapa dosa besar? Sebab Nabi SAW sebut, kala Rasulullah SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu adalah fardu ke atas setiap orang Islam, lelaki maupun wanita. Fardu. Solat zuhur tadi fardu ke sunat? Fardu. Tinggal dengan sengaja, dosa besar ke kecil? Besar. Jadi kenapa kita tinggalkan kuliah? Sedangkan kuliah itulah yang menjadi asbab kita ada ilmu dan kita tahu siapa kita sembah. Kita bagaimana hendak menjalani kehidupan kita, bukan sebagai orang Islam, tapi sebagai orang yang beriman. Kalau para ulama mu'tabar, apa beza Islam dan iman? Islam zahir, tapi dalam dia boleh jadi munafik. Abdullah bin Salul, ketua munafik, dia mengucapkan kalimah syahadah tak? Nabi solatkan jenazah Islam lalu, tapi ketua munafik di bawah dasar neraka Jahannam, kerak neraka. Sebab itu kalau para ulama mu'tabar yang bermaksud ini dipetik dari kitab-kitab, semua orang yang beriman adalah orang Islam, tetapi tidak semua orang Islam itu beriman. Ilmu dituntut,
Kita menuntut ilmu itu kerana satu warisan Nabi SAW, dan ilmu itu kita tahu bagaimana untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Dan semua amalan, kullu a'mal, semua amalan tanpa ilmu rad, ditolak. Allah tidak terima. Solat sunatlah berapa banyak kita solat sunat. Masuk zuhur, semua bangun kecuali kita. Azan zuhur, semua orang bangun kecuali kita. Orang solat 2 rakaat, ada solat 4 rakaat. Kita tengok orang semua bangun, kita pun semua orang bangun. Malu aku tak bangun. Bangun solat. Dia tidak ada ilmu. Solat apa tu? Solat lah, solat sunat. Sunat apa? Apakah itu muakkad ataupun ghair muakkad? Sebelum asar, ramai juga yang solat ni sebelum asar. Sebelum solat asar kan, selepas azan asar, sebelum solat asar, dia pun solat. Dia tengok ada yang tidak solat, ada yang solat, dia pun pening. Ikutlah solat dia. Solat apa? Qabliyah asar. Ada yang buat 2 rakaat, ada yang buat 4 rakaat. Kenapa ada yang lain tak solat? Orang tak tahu ni. Contohlah, orang tak tahu ni solat. Cuba tanya dia, itu sunat muakkad ataupun ghair muakkad? Ini semua. Jadi apa yang dia solat itu ditolak kerana tanpa ilmu. Sekurang-kurangnya Sayyidina Ali kata, nasihat ilmu ni ad-din nasihat. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, agama ini adalah nasihat untuk semua, termasuk diri yang menyampaikan, untuk semua. Siapa yang tidak dimasuki nasihat selama 4 hari, ada yang menyatakan 3 hari atau 5 hari, hatinya akan keras. Hati akan menjadi keras. Kenapa keras? Kerana tak ada ilmu yang masuk, nasihat yang masuk. Berapa ramai sekarang orang komen Facebook macam-macam, ulama-ulama yang hafal hadis, ulama yang muhaddithin, walaupun berbeza ideologi, berbeza mazhab, orang awam komen, oh tidak betul ni, tidak betul ni. Berapa, tetapi tidak pernah masuk kuliah pun. Tidak pernah masuk kuliah pun. Maaf saya katalah ya, kita sebut kita ahli sunnah wal jamaah al-asyariyah, dan kita menyatakan pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kita ikut-ikutan mengatakan beliau. Benar atau tidak? Kita ikut-ikutan kan? Saya bukan backing Wahabi, tidak. Kita nak penyatuan ummah. Cukuplah ummah ni sudah retak hingga tinggal menanti belah saja. Kita tahu ataupun tidak kehidupan dan sejarah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sebut tentang Ibn Taymiyah radhiyallahu anhu. Kita tahu ataupun tidak sejarah hidupnya dan akhir-akhir hidupnya. Itu mungkin jauh. Kita ambil yang paling dekat, Syekh Albani. Saya maulid ni, saya buat maulid ni. Mana-mana maulid yang sempat dia hadir, dijemput, saya pergi. Syekh Albani, orang kata beliau tidak ada guru, beliau buat research. Baik, okey, kita ambil beliau tidak ada guru, beliau buat research tentang hadis. Tidak boleh pakai kata. Tekan, yang lain tekan, yang lain tekan. Syekh Albani, pertama, Nabi SAW sudah menyatakan jangan berkata buruk walaupun orang kafir yang telah meninggal dunia. Ini pula yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa nak jadi dengan umat kita sekarang ini? Yang kedua, kita sebut tentang Syekh Albani. Pernah kita duduk di dalam perpustakaan ataupun duduk di dalam rumah kita sendiri dan mengkaji hadis Bukhari, hadis Tirmizi, Sunan Abi Daud, dan kita buat comparison.
Pernah ataupun tidak? Apa jasa kita kepada Islam? Syekh Albani, kita ambillah orang ramai yang kata beliau tak tiada ada guru kan, kita ambil itu. Sekurang-kurangnya ada jasa beliau juga, dan beliau cuba di jalan Allah juga. Tetapi apa jasa kita terhadap Islam? Ingat itu, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Berbeza ideologi, tetapi tidak berbeza kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ini tanda keimanan seseorang. Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata-katalah yang baik ataupun you shut up. Kalau orang putih dia kasar sikit, dia cakap shut your trap. Nak dengar kisah saya dengan Mufti Meng? Nak dengar tak kisah saya dengan Mufti Meng? Bicara tentang maulid. Bukan bahas, bicara. Ni saya nak kena peluruskan. Sebab Mufti Meng ni orang banyak fitnah beliau. Ya. Beliau solat begini biasa, angkat tangan doa untuk kita yang Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asyariyah ni, yang ni saya cerita ni untuk siapa yang allergic untuk dengan orang yang begini. Dia nak begini ke, dia nak begini ke, dia punya suka lah. Kita ni dengan kita punya, dia nak begitu dia punya suka. Dia ada dalil, masing-masing ada dalil. Dia suka-suka dia buat ke. Dia pun ada gurunya, guru dia pun ada belajar juga daripada kitab-kitab hadis juga. Beza itu saja. Apakah itu akan ditanya dia yaumul qiyamah? Engkau gerakkan jari kau dalam solat ataupun tidak? Ataupun kau begini dalam solat ataupun tidak? Halo, itu sunat hayat, itu bukan rukun. Sunat hayat. Dia nak begini ke, dia nak begini aja ke, itu tak ada kisah. Mufti Meng, orang fitnah dia anti maulid. Saya tanya beliau sendiri tabayyun kepada beliau. Saya suka Mufti, saya Mufti Meng. Kalau siapa yang lihat wajahnya di YouTube tu bercahaya, kalau lihat dia in person, lebih nur. Lebih nur. Itu yang dikatakan Salafi. Salafi ini, Salafi itu, Wahabi ini, Wahabi itu. Lebih nur. Beliau menyatukan umat. Dan saya kata saya sayang beliau. Dan saya kata saya suka dengar beliau ni. Dan kita ni memang kerja untuk nak menyatukan umat. Baik Syiah, asal kau jangan maki sahabat lah, Syiah ke, Salafi ke, nak kata Wahabi ke, Ahlus Sunnah, apa saja, satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Dan saya tak kata kepada beliau, cuma sayangnya saya kata saya dibesarkan dengan ulama Hadramaut, dan saya memang mengamalkan Maulidur Rasul, maulid. Saya hormati beliau, tidak itulah agree dengan maulid begini. Tapi bila ada orang tanya tentang maulid, mula-mula umat bersatu. Bila orang tanya tentang maulid, boleh ataupun tidak, macam engkau bukan agree maulid, bukan. Ayat tu susun supaya umat tidak berpecah. Sebab bila cakap pasal maulid je, umat berpecah balik. Dia dah satukan umat. Cakap pasal maulid, yang tanya ni pula dol. Datang kau tahu Mufti Meng tidak buat maulid, yang kau tanya pasal maulid, wow, dol. Ini pasal nikah pula. Aku tak kuasa. Hari tu pasal stokin, ambil wuduk tu buat stokin. Buka Facebook stokin, buka Facebook stokin. Ni apa cerita ni? Ambil wuduk stokin. Itu ulama mu'tabar dah itu. Yang ini baru ustaz-ustaz. Mana belajar pondok? Kau belajar kau punya pasal lah. Orang nak atas stokin ambil wuduk, nak macam sapu khuf, dia punya suka lah. Ini buat nikah pula. Apa Mufti Perlis tu bodoh? Walaupun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asyariyah, kita tidak seideologi dengan mereka,
Apa kita je betul ke? Kita mengaku kita ahli sunnah, tapi mulut kita keluar macam sama ahli bid'ah. Tidak ada sunnah pun yang keluar dari mulut kita, melainkan konten. Itulah kita belajar tasawuf ini. Kemudian Mufti Min kata apa pada saya? Mufti Min kata, aku tidak ada masalah dengan ulama Hadramaut. Aku tidak ada masalah dengan Maulid. Umat perlukan leniency. Mufti Min kata, leniency apa dalam bahasa Melayu? Kelonggaran. Dia kata, aku tidak ada masalah dengan ulama Hadramaut, aku tidak ada masalah dengan Maulid, dan umat perlukan kelonggaran. Mereka nak buat Maulid, mereka buat Maulid, maksudnya tu. Yang masalahnya sekarang, dia kata, musuh. Ada yang cuba menjatuhkan aku, ambil sekerat video aku dan letak di situ, tidak lihat panjangnya. Sebab tu datang kuliah, nak tengok video jangan separuh-separuh. Jangan belajar bergoogle, belajar berguru. Google bukan guru. YouTube untuk informasi. Ilmu duduk di dalam kelas begini. Ya, faham ya? Itu dia. Baru kita berlapang dada. Tanda-tanda ada manfaat, ada hikmah ilmu kita dapat. Kita dapat apa itu, menerima pandangan-pandangan yang luas. Baik Salafi, baik Wahabi, baik Syiah, baik Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dapat terima. Dan tanda-tanda orang majlis itu bermanfaat, orang itu keluar daripada majlis itu, dia rasa semakin lapang dada, dan dia melihat dirinya yang lebih banyak dosa daripada orang lain. Selagi dia rasa, kalau siapa duduk dalam kuliah saya ni, keluar rasa diri dia yang paling bagus, yang paling hebat, saya salahkan diri saya. Saya sudah sampaikan ni. Kemudian yang akhir, itu dunia. Itu baru dunia tu. Sebab tu ingat, kerana apa? Keras hati bila tidak ada ilmu, dalam amalan ditolak. Tiada ilmu yang masuk, tiada nasihat untuk melembutkan hati. Maka apabila hati tidak lembut, hati jadi keras kerana banyak dosa. Bersesuaian dengan qala Rasulullah SAW, qaswatun qalb bi kathrati dhunub. Tertutupnya hati, kerasnya hati dengan banyak dosa. Jadi kalau tidak mau banyak dosa, dah cukuplah dosa kita dengan diri sendiri, dengan orang sekeliling. Jangan tambah lagi dosa. Duduklah kuliah barang seminggu sekali pun jadilah. Kemudian ketahuilah, wa'alam anna rizqa muqaddar, sesungguhnya rezeki telah pun ditetapkan, takdir dan dibahagi daripada Lauh Mahfuz lagi. Lauh Mahfuz Allah sudah tetapkan, sudah beri. Engkau bertakwa ataupun kau tidak bertakwa, sudah ditetapkan rezeki ini. Oi, macam lari daripada Al-Quran Al-Karim aja. Tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, Allah mencukupkan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu nak kena tahu nanti dulu. Sebahagian dari hamba dihamparkan dan diluaskan baginya rezeki, sebahagian yang lain disempitkan. Semuanya adalah bijaksana daripada Allah. Maksudnya rezeki ini daripada Lauhul Mahfuz sudah Allah beri semuanya. Macam Quran turun daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian turun sedikit. Nuzulul Quran, sebab itu disebut nuzul, nazal. Orang ada fikir Quran turun malam Lailatul Qadar, tapi nuzul Quran berapa Ramadan? Alhamdulillah, ada yang jawab. Senang hati aku ada orang tahu. 17 Ramadan nuzul Quran.
Tapi Lailatul Qadar 10 malam terakhir, malam ganjil. Jadi macam mana ni sekarang? Nak kena check and balance balik mana? Ni sebab itu belajar berguru. Nuzul Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turun, inna anzalnahu, turunkannya fi lailatul qadr, pada malam qadr. Anzal, kata para ulama, diturunkan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Nuzulul Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, diturunkan sedikit. Itulah namanya nazal, nuzul. Kalau anzalna, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Jikalau diturunkan seluruh Al-Quran itu kepada gunung-gunung, semua gunung itu bergegar, jadi rata. Kerana apa? Keagungan, ketakutan, dengan ta'zimnya dengan ayat-ayat Allah itu, kalamullah. Jadi anzal itu malam Lailatul Qadar, Al-Quran turun terus ke Baitul Izzah. Begitu hebatnya langit dunia ini, Baitul Izzah. Sebab itu dinamakan Izzah. Nuzul Quran turun sedikit. Sama juga dengan rezeki. Rezeki turun pada kita sedikit. Disuruh kita istighfar untuk apa? Rezeki. Tidak, cik. Apa yang menghijab rezeki kita ni? Dosa-dosa kita. Sebab itu disuruh istighfar. Bukan istighfar ni untuk rezeki. Kalau awak istighfar untuk rezeki, tetap macam tu juga awak salah pin number je. Ada ATM tapi salah pin, kau pergi tekan pin lain. Pin number tu 5858, kau pergi tekan 5252. Dah kenapa kau? Di situ ditulis 5858, tidak mau ikut 5252 juga. Tak, 5252 degil, ungkal. Ini orang tak nak duduk majlis ilmu. Sebab itu dia tidak mau memperhambakan diri kepada Allah. Istighfar ni apa maksud dia? Astaghfirullah sekurang-kurangnya, aku memohon ampun kepada Allah. Apabila kita memohon ampun kepada Allah, kita sedar kita banyak dosa, hati kita kotor, kita jijik, kita hina, lebih hina daripada anjing. Kerana anjing itu akan dihapuskan, tidak ada syurga, tidak ada neraka untuknya. Sedangkan kita dah confirm syurga, dah confirm neraka. Belum confirm lagi kan? Dia tak ada antara syurga dan neraka tempat perhentian tau. Tak ada. Dia syurga or neraka, itu saja. Jadi bila kita istighfar, kita memperhambakan diri kita, barulah itu orang yang bertakwa. Dia sedar diri dia jijik, dia sedar diri dia hina. Ya Allah, aku banyak dosa. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada kamu. Astaghfirullahaladzim, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, dan aku bertaubat kepadanya. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Wahai penerima taubat, terimalah taubat kami. Warhamna wanzur ilaina, dan rahmatilah kami dan pandanglah kami. Dan Allah pandang itu dengan pandangan rahmah, dapat pandangan Allah. Maka barulah rezeki dia datang. Barulah itu orang yang berhambakan diri pada Allah, dia sedar, dia jijik. Itulah orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Depan orang begitu, belakang orang pun begitu, bersendirian juga begitu. Seorang sahabat radhiyallahu anhu menyatakan, kalau tidak silap saya, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ataupun apa, takwa ini ibarat orang jalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Kalau duri sini kita tak kisahlah, jalan banyak kaca, kita kaki ayam, macam mana kita jalan? Hati-hati dia. Hati-hati setiap langkah, setiap kata-kata, setiap pandangan, setiap pendengaran, kita berhati-hati. Itulah takwa.
barulah kita tahu kita banyak dosa. Dah ni, ya Allah, aku tengok ini, Allah, ternampak kepala dia ni kepala anjing pula, ya Allah, kawan aku ni. Ada orang gitu tau. Dalam bidang tasawuf, orang dibuka gitu. Kasyaf ini dinamakan kasyaf syaitani. Ya, ni orang sibuk-sibuk nak tengok orang tempat masjid, kepala anjing, kepala rabbit, kepala monkey, kepala donkey. Ada kan? Ada orang sibuk-sibuk gitu kan? Dia nak kasyaf itu. Itu semua kasyaf syaitani. Dan wajib bertaubat. Bertaubat kemudian berdakwah kepada orang itu. Bila kita sudah bertakwa gitu, barulah masuk ayat Al-Quran, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Siapa yang yattaqillah, digunakan fi'il mudhari', senantiasa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah senantiasa memberikannya jalan keluar, wa yarzuqhu, dan senantiasa memberikannya rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa terkira. Tanpa terkira apa? Rezeki daripada Allah Mahfuz tu, rezeki kita tanpa terkira dia beri. Takwa cukup? Tidak. Kemudian ditambah lagi, wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang senantiasa bergantung harap pada Allah, senantiasa bergantung harap pada Allah, fa huwa hasbuh, maka akan senantiasa Allah mencukupkan untuknya. Cukup untuk dia, cukup. Itulah dia rezeki. Kenapa rezeki kita yang telah ditetapkan, oh rezeki saya sikit rupanya. Tak ada. Cek amalan kita, cek mulut kita apa yang keluar, cek mata kita pandang apa, cek. Jangan salahkan Allah. Rezeki semua sudah ada, cuma kita saja degil. Ustaz suruh dan kata datang kuliah, itulah ATM card tu, pin number 5858. Fardu, dosa besar kalau tidak hadiri kuliah. Fardu, dosa besar kalau meninggalkan solat. Itulah pin number dia, 5858. Fardu, apa tu, dosa besar juga sombong diri, besarkan diri, tidak merasa memperhambakan diri, kibr, pandang orang rendah. 5858, tapi dia 5252 juga. Macam mana nak keluar duit? Bahlul. Last ATM card kena telan. Maksudnya dia mati sebelum sempat dia bertaubat. Dalam hidup bukan susah, mati pun susah. Itulah cerita Firaun ni, hidup pun susah, mati pun susah. Nasib baik mati dia tak kena pegang bendera. Itu saja yang boleh saya sampaikan hari ini. Ya Allah gerakkan saya, insya-Allah lagi 2 minggu kalau saya tidak ada apa-apa, insya-Allah itu. Dan siapa yang mengikuti kuliah fiqh, saya minta maaf banyak. Kuliah fiqh setiap hari Sabtu. Saya bulan Maulid ni dah lepas, ada Maulid lagi di Melaka, di Malaysia. Saya dijemput. Jadi kuliah fiqh, kuliah sejarah lengkap Sayyidah Fatimah Zahra saya tidak dapat, tapi kuliah ini saya memang khususkanlah. Walaupun besok saya kena balik semula ke Malaysia, ada jemputan Maulid, ada kuliah juga di sana. Kuliah ini important sebab hati. Innallaha qala Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang luaran kamu, kau berjanggut, kau pakai syal ini ke, kau pakai songkok, kau pakai sarban ke, tinggi macam mana pun, berlapis-lapis ke, bertingkat-tingkat ke, macam mana, Allah tak pandang itu semua. Allah pandang niat kamu dan hati kamu. Ini tasawuf ni tembak pada hati. Sebab itu saya masukkan bab Wahabi, masukkan bab Salafi, masukkan bab Syiah, Ahlussunnah wal Jamaah. Itu semua supaya kita tidak berpecah belah. Tanda perpecah belahan ini adalah kerana hati tidak baik. Itulah yang terjadi di Palestin. Siapa yang hati tidak baik, orang bertahan, orang bertahan, orang bertahan, last orang attack sebab tidak boleh tahan lagi.
Mereka kata orang itu teroris. Jadi siapa yang hati tidak baik? Hati Yahudi. Bukan semua Yahudi lah, ada Yahudi Islam. Jangan pukul rata semua Yahudi. Jangan pukul rata semua Yahudi. Macam dulu orang Boyan kan, Boyan Dun ke pun daun-daun orang kata, rupanya Dun. Pasal tahu orang Boyan ni sihir-sihir. Tidak semua orang Boyan, ya Allah. Orang Boyan ada yang alim-alim, orang Boyan, ya Allah, ulama, suara sedap, baca Quran, subhanallah. Orang cakap orang Boyan ni dulu sihir, kahwin pokol, tak kahwin pokol, saya dengar. Itu istilah dulu. Jadi mudah-mudahan kita dapat bersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita doa go to hell lah dengan siapa yang nak kata ni saya cakap go to hell dengan siapa-siapa ni, jabatan agama mana-mana pun kita doakan saudara-saudara kita di Palestin. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini majlis taman syurga, dan ada di sini orang-orang doanya mustajab walau amin saja. Dan juga ini taman syurga kita tidak nampak tapi malaikat menaungi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin ya Allah. Please help our brothers in Palestine, give them victory ya Allah. Saya kata dua bahasa kerana apa? Supaya yang lihat ini terjaga. Orang-orang yang pasal dulu khutbah Jumaat, ingatlah ada satu imam tu kena hantar balik. Ini tanda orang munafik. Dia doa untuk apa? Kebenangan ke atas orang Yahudi dan Nasara, dan dikatakan oh ini orang Yahudi, Nasara, orang Kristian. Orang di manakah ustaz-ustaz alim kita? Di manakah jabatan-jabatan agama kita? Dia bukan doakan untuk menjatuhkan orang Kristian, bukan untuk menjatuhkan orang Yahudi. Didoakan untuk menjatuhkan ni orang Kristian dan Yahudi yang harbi, yang melihat orang Islam nak bunuh. Bukan semua orang Kristian dipukul rata. Jadi tolonglah pertegakkan, jangan menunduk saja kepada orang kafir. Tolong pertegakkan Islam ini, agama kita ini, kerana di mimbar sampai orang takut nak baca ayat Al-Quran itu. Apa ya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala al-qaumil kafirin. Sampai khatib takut nak baca itu. Apa cerita ni? Orang kafir bukan orang kafir zimmi, kafir harbi yang jumpa kita nak bunuh, seperti yang terjadi di Palestin sekarang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestin mendapat kebenaran daripada golongan-golongan yang zalim ini. Semoga yang orang-orang munafik yang bertopengkan Islam tetapi sebenarnya memihak kepada Palestin ini, mereka diberi hidayah, diberi kesedaran. Semoga selamat, semoga dapat balik Baitul Maqdis Masjidil Aqsa kepada tangan kita orang Islam kita sendiri. Di manakah kita dengan jihad-jihad kita? Di manakah kita dengan jihad-jihad kita? Walaupun kita tidak dapat ke sana untuk berjihad, sekurang-kurangnya kita mendoakan mereka. Kerana apa? Kita diikat oleh kerajaan, diikat kalau kita ke sana kita tidak dapat kembali. Sekurang-kurangnya berdoa, sekurang-kurangnya di yaumul qiyamah Allah tanya kita telah mendoakan untuk saudara-saudara kita. Doa dengan menitiskan air mata untuk saudara-saudara kita. Kita selesa di aircon, kita selesa di pejabat di berada, kita selesa di sana, sedangkan saudara-saudara kita sekarang sedang dibom, anak-anak mati, ibu bapa mati, menjadi janda, menjadi anak yatim piatu. Kita berdiam diri sahaja begitu. Kita sekadar cakap saja, mengkondem saja, tetapi kita tidak ada yang betul-betul kunut nazilah. Ada buat tak kunut nazilah solat Jumaat? Ada buat atau tidak? Ada. Buat, teruskan buat. Solat witir pun boleh buat kunut nazilah. Setiap hari kalau boleh buat kunut nazilah. Seperti COVID-19, kita lebih takut COVID
daripada kita takut mati daripada saudara-saudara kita. Itulah ada penyakit wahan yang disebut oleh Nabi SAW. Cinta dunia, takut mati, takut COVID tetapi tidak takut dengan apa kita akan bertanggungjawabkan oleh Allah di yaumul qiyamah, apa yang telah engkau bantu saudara-saudara kamu. Sebab itu Nabi SAW kata, akhir zaman umat Islam sebanyak buih di lautan, tetapi dimakan kerana ditimpa penyakit wahan, cinta dunia, takut mati. Mudah-mudahan kita semua jikalau diberi peluang ya Allah, niat kita, azam kita untuk berjihad, jikalau jihad itu kita tidak dapat pergi ya Allah, sekurang-kurangnya kita sudah berazam untuk berjihad, dan kita mati pun mati dalam keadaan syahid berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW dan berdasarkan kalam-kalam para ulama. Sekurang-kurangnya kita berdoa dan kita berazam, jikalau kita ada kesempatan untuk berjihad, maka kita pergi berjihad di jalan Allah. Jihad yang betul, bukan jihad ISIS, jihad yang betul mempertegakkan Masjidil Aqsa, tempat ketiga suci. Apa perasaan kita jikalau Kaabah dirobohkan? Apa perasaan kita jikalau kuburan Nabi dihancurkan? Ini kita boleh berdiam diri dengan Masjidil Aqsa yang telah dihancurkan, hendak dirobohkan. Kita boleh berdiam diri begitu saja, hihi huhu, makan besarkan perut, duduk di dalam aircon. Apa yang telah kita lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami tidak dapat membantu banyak ya Allah. Sekurang-kurangnya Kau terimalah doa kami ini ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Berilah mereka kemenangan ya Allah ke atas kafir-kafir harbi ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa mereka ya Allah. Tabahkanlah mereka ya Allah. Perkuatkanlah mereka ya Allah. Hantarkanlah malaikatmu ya Allah, seperti Kau hantarkan malaikat-malaikatmu di perang Badar ya Allah, untuk menjatuhkan musuh-musuh Islam, untuk membunuh musuh-musuh Islam ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Allah. Berilah perasaan takut dan gentar pada hati musuh-musuh Islam ya Allah, sebelum mereka sampai ke tempat saudara-saudara kami ya Allah. Hantarkanlah malaikat-malaikatmu ya Allah. Hantarkanlah malaikat-malaikatmu ya Allah. Hantarkanlah malaikat-malaikatmu ya Allah untuk membantu saudara-saudara kami di Palestin ya Allah, seperti telah Engkau menghantarkan malaikat-malaikatmu di perang Badar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.